Perdana Menteri akan nyatakan pendirian tegas Malaysia tamatkan keganasan Zionis Israel di Gaza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Lebih 200 umat Islam menyertai himpunan semangat jihad pertahankan bumi Palestin di Tanah Lapang Jalan Tengku, Jelutong. Himpunan Solidariti itu sebagai tanda sokongan kepada Palestin bagi mengutuk kekejaman rejim Zionis Israel. Peserta himpunan memakai maflar dan membawa bendera Palestin sambil berdoa supaya Palestin aman. Menunjukkan solidariti dan juga sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin di bumi Palestin. Saudara sekalian, Persatuan Khalifah Jelutong hari ini merupakan penganjur pada program yang berlangsung hari ini. Dihadiri ramai sahabat-sahabat seperjuangan dari seluruh negeri Pulau Pinang dan juga negeri-negeri jiran Kedah, Perlis dan juga Perak. Kesemua berkumpul selama 3 jam dengan dikawal pasukan polis bagi tujuan keselamatan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyerahkan bantuan bernilai 1.22 juta ringgit bagi membantu warga Palestin yang dizalimi rejim Zionis Israel melalui tabung kemanusiaan hasil sumbangan orang ramai. Sumbangan disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid kepada Pertubuhan Kebudayaan Palestin Malaysia PCOM. Beliau yang juga yang di-Petua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MAIM, berkata atas dasar keprihatinan terhadap rakyat Palestin, Kerajaan Negeri telah melancarkan tabung bantuan kemanusiaan Palestin pada 13 Oktober. Dengan ini, saya mengumumkan jumlah yang berjaya dikumpul sejak tabung bantuan kemanusiaan Palestin ini dilancarkan sehingga semalam 9 November 2023 adalah sebanyak RM1,223,516.28. Pengerusi PCOM Tuan Badaruddin Siam menzahirkan ucapan ribuan terima kasih di atas keprihatinan rakyat Malaysia terhadap nasib rakyat Palestin. Really appreciate and thank this, and in behalf of our people in Gaza, I convey the salam and thanks for all our Malaysian people. And here we are in Penang, convey the salam to Deputy Chief Minister Professor Dr. Muhammad, and special thanks for his support and solidarity and donation from Penang State. Terus jalankan beberapa aktiviti pameran khas sempena memperingati Gaza bagi menunjukkan solidariti rakyat Malaysia. Solidariti Malaysia terhadap Palestin diterus demi memperjuang nasib rakyat Gaza sekaligus mengecam kekejaman rejim Zionis. Kali ini, penggiat seni mengambil bahagian menyokong perjuangan menerusi penganjuran Himpunan Artis dan Seniman Malaysia membela Palestin. Program anjuran bersama Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM itu turut mensasarkan dana sebanyak RM1 juta. Dana dikumpul akan disalurkan dalam bentuk makanan dan ubat-ubatan ke Palestin. Kehadiran para artis dan seniman negara dalam perhimpunan tersebut akan memberi mesej yang kuat kepada masyarakat dalam negara dan juga selebriti dan seniman antarabangsa untuk menyatakan sikap dan pendirian tegas membantah kezaliman Israel terhadap rakyat Palestin. Perhimpunan ini juga adalah inisiatif untuk mengumpul dana bagi membantu mangsa serangan Israel yang paling biadab dan kejam ke atas Gaza dan tebing barat Palestin yang tertinggi. Dalam pada itu, selebriti Erma Fatimah turut mengajak rakan selebriti untuk sama terlibat demi menyampaikan mesej dan pendirian tegas membantah kezaliman rejim Zionis Israel. Kita tak boleh hanya duduk diam menjadi hanya penonton. Seramai yang mungkin insya-Allah yang akan kita kumpulkan. It's not only selebriti, bukan saja selebriti yang kita nak kumpulkan, kita juga nak kumpulkan para ulama. Ulama-ulama tersebut bukan hanya datang ketika untuk memberi tausiah saja sekarang ni saat ini ataupun mengetuai doa, tetapi kita nak mereka bersama-sama kita dalam perjuangan ini. Himpunan dijadual berlangsung pada 2 Disember depan di Shah Alam. Mangsa terakhir runtuhan bangunan resort di Pulau Perhentian Besut berjaya ditemukan pukul 2.08 petang dan dibawa keluar. Usaha mengeluarkan mangsa mengambil masa lebih sejam disebabkan sisa runtuhan yang menghempap mangsa.
Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata mangsa terakhir dipercayai Suparno berdasarkan maklumat rakan sekerja. Namun maklumat sebenar hanya akan disahkan selepas bedah siasat dijalankan. Dan alhamdulillah operasi menyelamat kejadian bangunan yang runtuh di Pulau Poiten ini telah selesai dan kita berjaya cover ketujuh mangsa, dan oleh itu kita akan menutup kita punya PKTK ini, dan saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua tim yang terlibat. Dalam kejadian 7.34 pagi semalam, 7 pekerja Mali Beach Resort terperangkap selepas bangunan restoran runtuh. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri lebih awal, manakala 3 tertimbus di bawah runtuhan. 2 mangsa itu Ramli, 48 tahun dan Jamil, 33 tahun berjaya diselamatkan pasukan penyelamat. Tapak pembinaan yang mula dibina pada tahun 2020 dihentikan operasi serta-merta sehingga siasatan selesai dijalankan. Seorang kanak-kanak ditemukan mati lemas ketika mandi bersama rakannya di Pantai Taping, Kemasik, Kemaman. Mayat mangsa Muhammad Amar Azani, 8 tahun, ditemukan seorang pekerja syarikat swasta yang berada lokasi kejadian pada pukul 5.20 petang. Marzuki Mahat, 34 tahun, berkata ketika kejadian dia berehat bersama keluarga berhampiran pantai tersebut. Tiba-tiba rakan mangsa datang memaklumkan rakannya lemas dan meminta bantuan. Marzuki terus menghubungi polis sebelum berenang mencari mangsa di lokasi kejadian. 2 kanak-kanak itu dikatakan ke pantai dengan menunggang basikal untuk mandi sebelum salah seorang lemas. Marzuki berjaya menemukan mayat mangsa kira-kira setengah jam kemudian. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata mayat mangsa dihantar ke unit Forensik Hospital Kemaman untuk tindakan lanjut. Berdepan 5 pertuduhan amang seksual, jurulatih taekwondo mengaku tidak bersalah melakukan kesalahan itu terhadap 5 kanak-kanak perempuan pada September hingga Oktober lalu. Tertuduh Ahmad Munir Zainuddin yang didakwa di bawah Seksyen 14(A) dan Seksyen 14(B) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 berdepan hukuman maksimum 100 tahun penjara dan sebatan jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Siti Nabila Abdul Rashid memohon mengenakan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan. Peguam tertuduh memohon jaminan dikurangkan mengambil kira anak guamnya masih belajar dan bekerja sambilan untuk menanggung ibu bapanya. Hakim menetapkan ikat jamin RM6,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Juga mengenakan syarat tambahan lapor diri hari pertama setiap bulan di Balai Polis Berdekatan, menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah serta dilarang mengganggu mangsa. Hakim menetapkan 14 Disember bagi sebutan semula kes. 2 warga Indonesia yang berstatus penduduk tetap dan pemastautin sementara ditahan Jabatan Imigresen Johor. Kedua-duanya dipercayai dalang sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti. Kedua-dua suspek berusia 32 dan 33 tahun itu ditahan bersama 16 parti ketika ops serkap di Pontian. Kenyataan Pengarah Imigresen Negeri Baharudin Tahir berkata, operasi dijalankan hasil risikan bersama Polis Daerah Pontian selama 2 minggu dan mengenal pasti lokasi rumah transit yang menempatkan semua parti berkenaan. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek menyasarkan parti yang telah disenarai hitam daripada memasuki negara dan yang melakukan kesalahan keluar dari Malaysia melalui pantai barat Johor. Setiap parti dikenakan bayaran RM2,500 hingga RM3,500 seorang untuk perjalanan satu hala. Turut disita 2 kenderaan persendirian. Seorang eksekutif syarikat membekalkan sistem pengurusan pekerja asing ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM disyaki menerima rasuah kira-kira RM45,000. Eksekutif dalam lingkungan 20-an itu disyaki menerima rasuah sebagai balasan membuat pertukaran ejen pengambilan pekerja asing warga Bangladesh melalui sistem komputer. Perbuatan dilakukan antara Jun dan Oktober lepas. Penahanan dibuat selepas wanita berkenaan hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya semalam. Suspek direman 7 hari hingga 16 November selepas Magistrate Irza Zulaikha Rohanuddin membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Sementara itu, Pengarah SPRM Putrajaya Azizul Ahmad Sarkawi ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Guna kad pengenalan palsu, seorang buruh Indonesia dijatuhi hukuman penjara 10 bulan dan denda RM10,000 selepas didapati bersalah memiliki dan menggunakan kad pengenalan pemastautin tetap palsu.
Hakim Ahzal Faris Ahmad Khairuddin menjatuhkan hukuman itu selepas Suwardi 49 tahun mengaku bersalah memiliki dan menggunakan MyPR palsu atas nama seorang warga Indonesia lain. Kesalahan dilakukan di sebuah kilang di Bayan Lepas antara 8.30 pagi hingga 2 petang pada 8 November lalu. Pertuduhan mengikut Peraturan 25/1/E Akta Pendaftaran Negara 1959 dan Peraturan Pendaftaran Negara 1990 dalam kurungan pindaan 2007. Polis Kedah menggalakkan orang awam mendaftar aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP untuk menyalurkan maklumat jenayah. Aplikasi VSP mampu memudahkan kerjasama antara polis dengan masyarakat bagi mencegah jenayah dengan lebih cepat. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisol Saleh berkata, orang ramai diminta memanfaatkan aplikasi itu bagi membantu polis mengurangkan indeks jenayah. Kita dah kam dengan tindakan yang berterusan daripada awal tahun sehinggalah sekarang. Jadi, tapi tak ada masalah tuan-tuan. Saya di sini, saya tidak masalah. Saya still positif. Kalau you nak cakap kata still melulosa, boleh, saya tak ada masalah. Tetapi, tunjuklah bersama-sama dengan kami. Jadi, kita tidak perlu kata kita nak denial benda tu. Tetapi kalau kita bercakap untuk maklumat ni, itu kita buka ruang ini. Bagi melalui VSP ni. Pastikan VSP ini diguna sepenuhnya. Beliau melancarkan Taman Angkat Amanita Kontingen Kedah di PPR Anggrek Lestari Kuah Langkawi. PPR Anggrek Lestari Kuah Langkawi ini adalah taman angkat ke-7 di Kedah. Taman Angkat Amanita ini mula diperkenalkan mulai tahun 2016. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak berkurangan sedikit kepada 496 orang daripada 150 keluarga yang ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara. 3 PPS di 12 keluarga. 165 di Dewan Serbaguna Padang Tembak, 138 Dewan MPTI Langkap dan 50 orang di Dewan Serbaguna Cikus. Di daerah Kerian, 154 penduduk terjejas berlindung di 2 PPS. Masing-masing di Sekolah Kebangsaan Cangkak Lobak, 97 orang dan Sekolah Kebangsaan Alur Pongsu, 57 orang. Sementara itu, paras air Sungai Bidur di Cangkat Jong mencatat tahap bahaya iaitu 4.04 meter berbanding paras normal 2 meter. Sungai Kinta di Weir Tanjung Tualang pula berada pada paras berjaga-jaga iaitu 13.06 meter. Sementara itu, pelbagai agensi siap siaga menghadapi monsun timur laut yang dijangka berlaku bermula esok. Di Pahang, bagi berdepan kemungkinan banjir, Kerajaan Negeri mengagihkan lebih 41,000 pak makanan sedia dimakan ke stor bencana JKM di 11 daerah. Pengarah JKM Pahang, Siti Nur Hasma Mat Isa berkata, pak makanan berteknologi retort itu merupakan kesinambungan inisiatif sama yang dilakukan musim banjir sebelum ini. Sebanyak 7.8 juta ringgit diperuntuk selain kesediaan pembukaan 856 PPS di seluruh negeri. Langkah sama turut dilakukan Negeri Sembilan dengan memastikan barang keperluan asas mencukupi. Exco Negeri, Datuk Seri Jalaluddin Alias memaklumkan bekalan makanan seperti beras, minyak masak dan tepung kekal stabil serta berupaya menampung keperluan musim tengkujuh ini. Johor pula merangka pelan tindakan serta langkah mitigasi terperinci hadapi banjir. Antaranya jelas Menteri Besar, Datuk On Hafiz Ghazi, memastikan setiap aset, logistik dan sistem amaran awal banjir bencana berfungsi dengan baik. Saliran, longkang dan parit di setiap daerah serta kampung dipastikan sempurna, khasnya di 874 kawasan berisiko banjir. Lebih 1,200 penduduk di Kampung Limau Kasturi Gomusang, Kelantan bersiap sedia menghadapi musim monsun timur laut. Sejak awal bulan ini, penduduk membaik pulih rumah rakit yang telah dibina selepas bencana banjir besar pada tahun 2014. Penduduk kampung masih trauma dengan bencana banjir besar yang berlaku 9 tahun lalu apabila banyak harta benda musnah dan rumah rosak teruk. Siapa banjir di Kampung Limau Kasturi ini, kebanyakan orang kampung buat rumah rakit. Kalau sebutir rumah tu satu buah rumah rakit. Untuk membuat siapa barang-barang lah apabila berlaku banjir, semua orang kampung tu barang-barang macam peti sejuk apa semua kan, semua masuk dalam itulah. Sebab di Kampung Limau Kasturi selalu naik air. Apabila hujan 2-3 hari, air pun penuh. Sebab tu semua orang kampung buat persiapan lah. Proses merakit ni banyaklah modalnya.
Sekarang tambah kita tak pandai buat diri ya. Atas besar kecil lah. Ada tangga RM4,000, RM5,000 pun ada setengah lah. Macam saya tu adalah dekat RM3,000. Buat surat sendiri lah. Buat surat tak buat juga upah orang. Barang lah macam-macam lah barang. Ini. Tak sepenuh juga. Mana penting lah. Mana penting-penting. Contoh dia apa dia kita nak letak? Macam peti, macam basuh, alat-alat hak basuh. Tika bata. Siap dah lah kitanya. Hujan lebat aja sikit gok kain tu gok beli supik dah supik sapuh tu. Isi dah supik sapuh tu gok ikat mondek. Idak dah air naik gok kita atas kaki tu lalu. Kena sipir dulu pak barang kita tu tok atas dulu. Bala kita tu. Ui, lo ni hujan lebat. Tak tidur dah kita hujan lebat tak tidur dah. Takut. Takut. Monsun Timur Laut MTL atau musim tengkujuh diramal bermula Sabtu ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Muhammad Helmi Abdullah berkata cuaca buruk akan berterusan sehingga Mac tahun depan. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kerana apa? Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadiri sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC kali ke-8 di Riyadh, Arab Saudi esok. Sidang kemuncak itu akan membincangkan serangan, kekejaman dan ketidakperi kemanusiaan rejim Israel yang berterusan ke atas Palestin. Kenyataan Menteri Luar memaklumkan dihoskan oleh Putera Mahkota yang juga Perdana Menteri Mohammed bin Salman. Sidang kemuncak itu akan turut dihadiri pemimpin dan wakil negara anggota OIC. Sidang kemuncak tergempar itu hasil daripada kerjasama utuh Perdana Menteri bersama beberapa pemimpin OIC. Semasa sidang kemuncak itu, Perdana Menteri akan menyatakan pendirian tegas Malaysia mengenai usaha segera untuk menamatkan tindakan pembunuhan beramai-ramai Israel terhadap rakyat Palestin dengan krisis kemanusiaan masih berlarutan. Selain keperluan utama bagi negara anggota OIC dan seluruh masyarakat antarabangsa untuk membantu menangani nasib dan penderitaan rakyat Palestin. Sidang kemuncak itu dijangka akan menerima pakai satu dokumen hasil. Perayaan Deepavali merupakan salah satu jalan membangunkan Malaysia Madani, hormat menghormati selain memelihara kerukunan antara kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan berkata, kejamakan budaya di negara ini mesti diterus dipertahan tanpa diganggu-gugat oleh mana-mana pihak. Sebarang percubaan untuk melemahkan masyarakat mesti dipatahkan dengan sikap berserta nilai dan budi pekerti yang tinggi. Kerajaan Perpaduan akan memastikan pembangunan sosioekonomi semua rakyat, pengagihan kekayaan yang lebih saksama dan bantuan kepada yang memerlukan disampaikan dengan lebih tuntas dan cekap. Kebajikan dan tahap hidup masyarakat, terutamanya masyarakat Hindu, akan terus ditambah baik dan dilindungi. Dikmat dan khazanah negara juga mesti dirasai semua secara adil dan saksama. Perdana Menteri turut mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua rakyat Malaysia beragama Hindu. Sempena Deepavali, 2 hari tol percuma diberi kepada pengguna lebuh raya bermula tengah malam ini hingga Ahad 11.59 malam. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan pengecualian tol diberi kepada semua jenis kelas kenderaan di semua plaza tol kecuali di Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang, Johor. Inisiatif dilaksana bagi meraihkan kesemua rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat India beragama Hindu yang menyambut Deepavali. Dianggar jumlah trafik dalam masa 2 hari tersebut 11.8 juta kenderaan.
Tol percuma juga dapat dinikmati pengguna lebuh raya di 92 plaza tol sepanjang lebuh raya Kendalian Plus Malaysia Berhad dan di 10 plaza tol lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2. Menurut pengarah urusan Plus, Datuk Nik Irina Nik Jaafar, pengguna masih perlu memastikan mereka masuk dan keluar dari lebuh raya menggunakan mod pembayaran tol yang sama. Namun, pihak konsesi tidak akan mengenakan bayaran tol. Pengguna kad Touch 'n Go dinasihatkan supaya memeriksa status kad mereka sebelum perjalanan bagi memastikan kad mereka masih aktif. Pengguna juga dinasihatkan supaya mengikuti jadual cadangan waktu perjalanan yang telah dikeluarkan pihak Plus bagi mengelakkan kesesakan. Menjelang sambutan perayaan Deepavali Ahad ini, peratusan jumlah kenderaan dijangka meningkat di lebuh raya utama. Pertambahan kenderaan dijangka berlarutan menjelang Selasa depan, ekoran cuti gantian dan tambahan sambutan tersebut. Di Plaza Tol Gombak, keadaan aliran trafik masih lagi terkawal. Semua kaunter telah dibuka bagi memastikan pergerakan kenderaan lancar. Pengguna lebuh raya diberi kemudahan tol percuma selama 2 hari bermula tengah malam ini sehingga Ahad pukul 11.59 malam. Inisiatif ini dilaksanakan bagi meraihkan semua rakyat Malaysia, terutama masyarakat India yang menyambut perayaan Deepavali. Bagi memastikan perjalanan lancar, pengguna jalan raya digalakkan mengikuti cadangan jadual waktu perjalanan yang dikeluarkan Anih Berhad. Aksi final Piala MFL antara Johor Darul Takzim JDT2 dan Terengganu FC TFC2 di Ceras malam nanti bakal menjanjikan pertembungan sengit. Segala persiapan rapi telah dibuat kedua-dua pasukan untuk merebut gelaran juara sulung kejohanan tersebut. Bagi Kapten pasukan JDT2 Muhammad Nizaruddin Jazi, dia dan rakan sepasukan akan mengambil contoh semangat juang yang dipamerkan oleh skuad utama Harimau Selatan. Kita orang set dekat mindset kita orang, kenapa tim utama boleh dapat piala, kenapa kita orang tak boleh. InsyaAllah kita orang akan buat yang terbaik. Kita orang akan terus banggakan rakyat Johor dan of course kita orang akan menangkan piala ni yang edisi kali pertama ni untuk buat kita orang. Sementara itu, bagi pengendali TFC2, Khairuddin Omar, biarpun pasukannya mempunyai rekod lebih baik apabila menang 2 daripada 3 pertemuan ke atas JDT sebelum ini, ia bukan jaminan untuk para pemainnya untuk melakar kemenangan mudah esok. Besok mungkin adalah game yang berbeza, perlawanan yang berbeza, pemain yang berbeza, suasana yang berbeza. Jadi untuk besok, untuk final, pasukan yang kurang melakukan kesilapan, pasukan yang mengambil peluang dengan sebaiknya, saya fikir akan muncul sebagai pemenang. Berdasarkan rekod dalam saingan Liga musim ini, skuad The Turtles, kendalian bekas penyerang kemasan itu merekodkan 16 kemenangan, seri 3 kali dan tewas 2 kali. Kejohanan hoki dalam Dewan Antarabangsa Piala Sultan Nazrin Shah, skuad lelaki negara menutup perlawanan terakhir round robin dengan kekalahan 1-7 pada Afrika Selatan di Ipoh. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia gagal untuk layak ke penentuan tempat ketiga dan keempat. Aksi yang berlangsung di Stadium Indra Mulia itu jelas mempamerkan penguasaan Afrika Selatan dengan serangan-serangan pantas. Steven Paulo menjadi watak utama pasukannya apabila meledak 3 gol. 4 lagi gol pasukan itu dijaringkan Luke Lange, Justin Domleo, Nunggani Gabela dan Kelly Isau. Gol tunggal pasukan negara pula dijaringkan Muhammad Firdaus Omar. Skuad Afrika Selatan seterusnya akan bertemu Namibia esok bagi merebut gelaran juara. Sementara itu, dalam saingan Piala Tuanku Zahra, skuad hoki dalam Dewan Wanita Negara menutup aksi terakhir pusingan round robin dengan kemenangan 5-4 ke atas New Zealand. 2 daripada gol tersebut hadir menerusi pukulan sudut penalti Nur Asfarina dan Irene Hussein. Sementara 3 lagi gol merupakan jaringan padang yang disumbang Irene, Nur Hafizah Maznan dan Fazila Sylvester Selin. Bagi ketua jurulatih Muhammad Badrul Hisham Osman, beliau amat berbangga dengan prestasi yang ditunjukkan pemain untuk bangkit. Sekali suka alhamdulillah pasukan menang perlawanan pagi ini. Prestasi pemain-pemain cukup membanggakan saya. Walaupun orang kata mereka dalam kepenatan game ini,
tapi mereka memberi kesungguhan yang bagus dan semangat juang yang tinggi lah. So tahniah pada pemain-pemain kita atas kejayaan ini. Biarpun pernah dibongkarkan beberapa kali, sebaran pesanan teks pautan berkaitan bantuan sumbangan asas rahmah SARA terus ditularkan. Kali ini sindiket mendakwa bantuan terbabit dinaikkan kepada RM1,200. Menggunakan modus operandi serupa, penghantar mendakwa orang ramai boleh menyemak kelayakan menerusi pautan diberi. Semakan pasukan biar betul mendapati ia pautan palsu. Sekiranya pautan diklik, pengguna akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga yang mirip laman sesawang asli dan anda bersiko jadi mangsa kecurian data. Menurut Kementerian Kewangan, tiada maklumat seumpama diperlukan untuk penyaluran bantuan. Ini kerana bantuan SARA diberi secara automatik kepada penerima bantuan tunai rahmah dalam kategori miskin tegar. Orang ramai yang mahu membuat semakan status diingatkan melayari laman sesawang rasmi. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Putuskan rantaian sindiket penipuan, henti kongsi maklumat tidak sah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ayuh, kita meriahkan sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 11 November 2023, Sabtu 1.30 tengah hari hanya di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian berita tengah malam. Saya Samsudin. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa,
Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami.